بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya semua yang mengikuti Nabi sehingga ke hari kiamah. Juga dikasihi serta dimuliakan kepada para asatizah, Al-Fadhil Ustaz Wali dan juga semua asatizah daripada Masjid Al-Hasanah Bangi. Juga kepada semua tuan-tuan guru, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini walaupun secara maya, secara online. Mudah-mudahan usaha kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikira sebagai majlis ilmu yang mudah-mudahan ya diturunkan Subhanahu Wa Taala pada jiwa-jiwa kita dengan ketenangan, ya dihujankan kita dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya beserta Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dikurniakan dengan ilmu yang barakah agar kita dapat amal dan menyampaikan ilmu tersebut, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu bertambahlah iman kita, bertambahlah baik akhlak kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, yang berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua jemaah sekalian, ya, yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini ada 47 orang, ya, insya-Allah ada yang akan hadir lagi sebentar lagi. Jadi kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rezeki dan juga kesempatan untuk berada dalam bulan yang penuh keberkatan. Itulah bulan Zulhijjah. Kita juga berada pada masa yang penuh barakah, iaitulah pada 10 yang awal Zulhijjah. Di mana ia adalah satu tempoh masa yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana disebutkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita pada pagi ini akan menerokai beberapa ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan bacakan untuk kita ketahui tentang keutamaan masa yang kita sedang berada ni, bulan Zulhijjah dan 10 yang awal Zulhijjah sehinggalah kepada Yaumun Nahar, hari raya kurban, Aidil Adha, sampailah kepada hari Tasyrik, ya. Insya-Allah sikit sebanyak kita akan bahaskan pada pagi ini supaya kita dapat ketahui akan keutamaannya dan kita dapat melakukan sedikit sebanyak daripada amalan yang diajarkan atau dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadabbur ayat pada pagi ini adalah surah At-Taubah ayat ke-36, ya. Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Baik, jadi kita akan bacakan dahulu surah ini, ayat ini, surah Taubah ayat 36 untuk kita sebagai muqaddimah kepada tadabbur kita pada pagi ini insya-Allah berkaitan dengan bulan Zulhijjah, ataupun di awal 10 Zulhijjah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
Sadaqallahul azim. Baik, jemaah dikasihi oleh Allah Ta'ala, Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, iddatas syuhur, bilangan bulan-bulan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, 12 syahra. 12 maksudnya 12, kan? Syahra artinya bulan, ada terdapatnya 12 bulan dalam bilangan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala. Baik. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh, yang mana telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Allah menjadikan seluruh langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu, terdapat 4 bulan yang dihormati. Dzalika ad-dinul qayyim. Ketetapan demikian itu adalah agama yang betul dan lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu, ataupun menganiaya diri kamu pada bulan-bulan yang dihormati itu, iaitu dengan melanggar larangannya. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah kaum musyrik itu seluruhnya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu keseluruhannya. Wa alamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta atau bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Baik, jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dipanggil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masa yang kita sedang berada pada waktu ini, pada hari ini. Dan Masya Allah Tabarakallah, di antara kelebihan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di dalam ayat Quran Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utuskan kamu, wahai Muhammad SAW, melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Di antara rahmat kepada umat Nabi SAW, kepada kita, adalah terdapatnya masa yang barakah. Masa yang barakah adalah tempoh masa dalam kehidupan kita yang Allah ciptakan, yang mana di situ jika kita beramal saleh, mengikut kepada panduan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka pahala pelaksanaan ibadah itu akan dilipat kali gandakan oleh Allah Ta'ala, menjadikan kita, walaupun usia kita tidak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu panjang, ada yang 1000 tahun kehidupannya, ada yang ratusan tahun lamanya. Jadi kita, seperti kata Nabi SAW, umur umat Nabi, a'mar ummati ma baina 60 atau 70, antara 60 sampailah 70. Ada yang lebih, ada yang kurang, maka ala kulli hal itulah kebiasaannya umur umat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh kerana tak panjang, Allah yang Maha mengetahui, rahmat Allah Ta'ala menggunakan kita umur semikian, alhamdulillah. Ala kulli hal, kita mesti bersyukurinya dengan kita melaksanakan sebaik mungkin amalan soleh, kebaikan, kebajikan dalam masa umur yang Allah kurniakan kepada kita. Lalu Allah Maha Penyayang, Ar-Rahim, Allah SWT kepada kita orang beriman. Allah mengurniakan kita masa-masa yang barakah. Sehingga masa-masa itu jika kita melakukan amalan soleh, maka nanti akan kita mendapat pahala yang berlipat kali ganda, sehingga walaupun umur kita hidup di dunia tak berapa panjang macam umat terdahulu, tapi kita bangkit di yaumul akhirah dengan membawa amalan soleh, seakan-akan hidup beratus tahun lamanya. Artinya Allah melipat kali gandakan kebajikan, pahala daripada kebaikan yang kita lakukan atau amalan soleh yang kita laksanakan. Itulah dipanggil keberkatan pada umat Nabi Muhammad SAW, antara yang dinyatakan para ulama. Maka di antaranya adalah bulan-bulan haram. Selain daripada bulan Ramadan yang sangat diberkati oleh Allah Ta'ala, terdapatnya bulan haram. Haram di sini membawa maksud hormat. Maka haram itu artinya bulan yang mana dihormati atau diberi kemuliaan kepadanya.
Begitulah juga dalam hukum Islam yang kita pernah sebut sebelum ni. Hukum Islam ada halal, ada haram, ada makruh, ada disebutkan dengan sunnah kan, ada juga yang disebut sebagai mubah ataupun harus. Baik, haram maksudnya hormat. Hormat, ya, kenapa? Kerana hukum-hukum yang haram, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, bertujuan menjaga kemuliaan kita. Contohnya, haram minum arak. Kerana perbuatan itu menjaga kehormatan akal kita. Bila sesuatu orang manusia minum arak, maka dia akan hilang pertimbangan. Dia akan buat pekerjaan yang sia-sia, dia akan bahkan membahayakan kepada orang lain. Ya, maka diharamkan arak supaya haram itu maksudnya menjaga kehormatan. Kehormatan kepada insan itu supaya duduk dalam kemuliaan dan supaya tidaklah rosak akalnya. Yang kedua, contohnya haramnya berzina. Kenapa? Kerana zina itu satu perkara yang akan merosakkan keturunan. Ya. Maka Allah mengharamkan zina kerana padanya terdapat banyak keburukan, bahkan haram itu bermaksud hormat, iaitulah menjaga kehormatan keturunan kita. Gitu. Jadi Masya Allah, makanya perkara yang haram itu sebenarnya Allah letakkan supaya kita berada dalam kemuliaan. Maka satu orang yang melakukan benda yang haram, dia telah merosakkan kemuliaannya atau menjatuhkan dirinya kepada kehinaan. Ya, artinya kedudukan manusia itu tinggi, kemuliaannya. Sebab Allah sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan, iaitulah keturunan anak-anak Adam. Kita ni diberikan kemuliaan oleh Allah, khalifah. Tapi kalau manusia melakukan perbuatan haram, perbuatan berdosa, dia telah jatuh kepada kehinaan. Maka untuk kembali berada kedudukan yang mulia, dia perlu banyak bertaubat kepada Allah. Dia perlu kembali kepada Allah Ta'ala, bertaubat, beristighfar. Dengan itu dosanya diampunkan dan dikembali pada kedudukan kemuliaan. Sebab tu bila kita banyak bertaubat kepada Allah, Allah tinggikan kemuliaan kita. Bila kita banyak meninggalkan dosa, Allah tinggikan kemuliaan kita. Bila kita banyak meninggalkan maksiat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggikan kedudukan kita, muliakan kita di sisi makhluknya, dan Allah muliakan kita di hari akhirat. Jadi jemaah sekalian, maka bulan haram pula membawa maksud bulan yang dihormati. Artinya ia tak boleh dicemari dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala beritahu dalam 12 bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, dan sampailah pada penghujungnya. Maka inilah bulan-bulan yang mana bulan padanya terdapat 4 yang dihormati. Selain Ramadan, ada 4 bulan mulia. Maka 4 bulan dihormati itu tidak disebutkan namanya dalam Quran, tapi Nabi menyebutkannya dalam hadis sahih riwayat Bukhari, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram, salasatun mutawalliyat, 3 bulan yang berturutan, iaitulah Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa Rajab, dan juga bulan Rajab, alladhi baina Jumadi wa Sya'ban, antara bulan Jamadil akhir dan juga Sya'ban itu ada satu lagi bulan haram, bulan yang dihormati, namanya bulan Rajab. Jadi 4 bulan haram inilah yang disebutkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana pada waktu ini Allah Ta'ala suruh kita fala tazlimu fihinna anfusakum. Pertamanya, kita berada tak dalam bulan ni. Kita sudah pun berada bulan lepas, Zulqa'dah, dan kita sedang berada dalam bulan haram lagi, itulah bulan Zulhijjah. Dan kemudian nanti kita akan ada satu lagi bulan haram, itu bulan Muharram. Baik, jadi jemaah sekalian, berada dalam bulan haram, kata Abdullah bin Abbas, adalah satu tempoh yang Allah tidak mengizinkan kita menzalimi diri kita. Allah sebut fala tazlimu fihinna anfusakum.
Baik. Dilarang ke dalam bulan haram melakukan sesuatu yang mencemarkannya. Pertama, diharamkan melakukan kerosakan seperti peperangan, pertumpahan darah, pergaduhan, dan macam-macam. Hatta peperangan adalah tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala dalam bulan haram. Kecuali pada ayat selepas itu Allah sebut faqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Kecuali kalau ada orang yang memerangi kamu, barulah kamu boleh bertindak balas untuk mempertahankan diri kamu. Itu tak menjadi masalah. Tetapi melakukan peperangan, mengadakannya di bulan haram sesuatu yang dilarang. Ya. Sebab itu dalam bulan haram juga, kata Abdullah bin Abbas, adalah masa untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Yang mana bukan ditinggalkan waktu itu saja, tapi sebagai latihan untuk ditinggalkan sepanjang hayat kita. Maka sebab itulah bulan haram, kata Abdullah bin Abbas, bila Allah sebut fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi diri kamu dalam bulan haram, maksudnya kalau satu orang dia mengotorkan bulan haram itu dengan dosa dan maksiat, maka dosanya itu akan lebih besar berbanding bulan yang lain. Kerana dia tidak menghormati bulan yang dihormati. Dia tidak menghormati bulan yang mulia yang Allah sebut dalam Quran. Manakala kalau seorang tu pula melakukan amalan soleh, kata Abdullah bin Abbas, pahalanya pula adalah lebih besar berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi buat amalan soleh bulan Zulhijjah ni lebih besar berbanding bulan-bulan yang lain. Ya, maka itulah satu kelebihan yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas mengenai bulan haram. Ya. Jadi jelas kat sini kita berada pada bulan yang haram dan kita berada pada Zulhijjah, yang mana ketika inilah umat Islam menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitulah ibadah haji. Yang mana ibadah ni tak boleh dilakukan di dalam bulan-bulan yang lain. Telah Allah tetapkan. Ya. Dan di sinilah ada banyak kelebihan yang kita akan sebutkan pada pagi ini berkenaan dengan Zulhijjah. Baik, yang pertamanya, keutamaan bulan Zulhijjah. Baik. Yang spesifiknya adalah seluruh bulan Zulhijjah itu adalah bulan haram. Maka melakukan ibadah dalam bulan itu mendapat, dan bulan ini mendapat keberkatan. Iaitulah amalan soleh kita akan dilipat kali gandakan pahala oleh Allah Ta'ala. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah SWT, Allah SWT berhak melipat kali gandakan pahala ganjaran kepada siapa yang disukai dalam setiap amalan soleh kita. Baik sedekah ataupun amalan-amalan soleh yang lain di dalam bulan yang penuh barakah. Sebab itulah bulan ni, selain Ramadan kita berusaha melakukan ibadah, bulan ni ada sebagai satu momentum. Bulan Rejab, bulan haram, kemudian bulan Ramadan, kemudian bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan juga Muharram, kita kembali melaksanakan amalan soleh, meningkatkannya kembali sebagai satu momentum. Allah Ta'ala nak didik kita supaya amalan soleh kita ni bukanlah bermusim, tetapi amalan seperti Nabi, iaitulah amaluhu dimah. Kata Sayyidatina Aisyah, amalan Nabi ni sifatnya dimatan, iaitulah berterusan, berpanjangan, sentiasa tak putus. Nabi bukan amal ikut musim, tapi Nabi beramal mengikut, maknanya apa, sentiasa continuous. Macam tu. Baik. Jadi jemaah sekalian, 10 hari di awal Zulhijjah ini disebutkan dalam satu hadis. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma min ayyamin, wa qala Nabi SAW qala ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Dalam satu hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Nabi menyatakan tidak ada satu pun amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, iaitulah pada 10 yang pertama Zulhijjah. Kita sedang berada pada 10 yang pertama Zulhijjah. Ya, Jumaat lepas hari yang pertama. Kemudian Jumaat, Sabtu, Ahad, hari ini hari Isnin. Artinya hari ini hari yang keempat dalam bulan Zulhijjah. Kita berada dalam masa
yang disebut oleh Nabi SAW. Baik. Lalu Nabi kata, amalan di waktu ini sangat dicintai oleh Allah. Wa qala sahabat pun bertanya, wa qalu ya Rasulullah, katanya mereka, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Adakah mengatasi kepada jihad fi sabilillah, jihad perjalanan Allah? Lalu qala Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Masya Allah, amalan itu sangat dicintai oleh Allah. Ya, artinya lebih daripada jihad di jalan Allah SWT. Kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali jihad yang mana berangkatnya seorang ke jalan Allah Ta'ala dengan jiwanya dan juga hartanya, dan tidaklah dia pulang walaupun sedikit. Satu pun tak balik. Artinya semuanya habis dijuangkan di jalan Allah SWT. Artinya sampai dia menjadi syuhada, menjadi para orang yang syahid di jalan Allah Ta'ala. Itu kedudukan lebih tinggi, lebih dicintai oleh Allah. Maksudnya apa? Melalui hadis ni dinyatakan para ulama bahawa bagaimana Allah Ta'ala sangat-sangat menyukai hamba-Nya yang melakukan amalan soleh, bahkan meningkatkannya di awal bulan Zulhijjah ini. Ya, kerana di situlah Nabi sebut bahawa bagaimana amalan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berbanding waktu-waktu yang lain. Maknanya melakukan amalan soleh dalam bulan ini sangat disukai oleh Allah Ta'ala berbanding waktu yang lain. Seperti mana jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Seperti juga dalam surah Al-Fajr, ayat yang kedua, Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Baik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah tentang malam yang 10. Ya. Ini menunjukkan keutamaan kepada waktu tersebut. Ada beberapa tafsiran para ulama. Pertama, jumhur ulama, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, menyatakan bahawa tafsir walayalin ashr itu menunjukkan kepada 10 hari di awal Zulhijjah. Dan itulah di antara ramainya pilihan pakar tafsir dan para ulama, ya, yang mengikuti kepada pendapat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Manakala ada juga ulama lain yang menyatakan walayalin ashr itu adalah 10 hari terakhir Ramadan. Ada juga menyatakan 10 yang pertama Muharram. Ala kulli hal, jumhur menyatakan ia adalah 10 di awal Zulhijjah. Allahu Akbar. Kerana seperti yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas dan seperti hadis yang kita bacakan tadi. Sebab itulah inilah waktu yang sangat-sangat besar, ya, mana amalan soleh di waktu awal Zulhijjah ini dilipat kali gandakan dengan banyak oleh Allah SWT. Dan sebab itulah kita lakukan amalan soleh di waktu ini, ya, kerana inilah waktu yang sangat disukai oleh Allah. Allah mencintai hamba-hamba yang melakukan amalan di waktu ini. Baik. Jadi apakah amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika di awal Zulhijjah? Dan kita ada masa lagi kan, awal Zulhijjah ni. Maka apa yang Nabi ajar amalan-amalan soleh di dalam hadis-hadis baginda tentang Zulhijjah, untuk kita sama-sama mengambil manfaat, dan kita insya-Allah kita doa semoga Allah bagi kekuatan untuk kita beramal dengan yang disebutkan amalan-amalan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik. Amalan yang pertama yang disebutkan para ulama adalah satu amalan yang sangat-sangat disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana di awal Zulhijjah, iaitulah amalan berpuasa, amalan puasa sunat. Baik. Disunahkan, kata para ulama, untuk memperbanyakkan puasa pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Kerana Nabi SAW mendorong kita untuk beramal soleh ketika itu, dan puasa adalah sebaik-baiknya amalan soleh. Dalam satu hadis daripada Ummahatul Mukminin Hunaidah bin Khalid, daripada isterinya
Ummahatul Mukminin menyatakan baginda Nabi SAW selalu melakukan puasa. Hunaidah bin Khalid menyatakan dari isterinya bahawa beberapa isteri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin, yang menyatakan tentang hal ni. An ba'di azwajin Nabi SAW, sebahagian daripada isteri-isteri Nabi SAW berkata, qalat kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjah, bahawa Nabi SAW selalu sangat berpuasa pada 9 di awal Zulhijjah, dari 1 sampailah 9. Wa yauma Asyura, dan pada hari Asyura, iaitu pada hari 10 Muharram. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari pada setiap bulan, iaitu pada ayyamul bid, pada hari putih, dipanggil puasa hari putih. Dan sebutkan wa yaumul Itsnin wa yaumul Khamis, dan Nabi selalu puasa pada Isnin dan hari Khamis. Jadi antara sahabat-sahabat yang mengamalkan puasa di awal Zulhijjah adalah sahabat seperti Abdullah ibnu Umar, yakni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Selalu berpuasa 1 Zulhijjah. Minta maaf, salah sikit. Okey, baik, saya sambung balik. Kalau tak berapa dengar, mungkin boleh respon. InsyaAllah saya rasa okey kot. Alhamdulillah ada bersama kita 78 orang bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Baik, kita sambung balik. Amalan pertama adalah puasa. Jadi antara amalan yang biasa dilakukan Nabi SAW adalah puasa pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Dan antara yang beramalkan puasa itu adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ulama lain seperti Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, yang berpuasa 1 hingga 9. Tetapi ada juga yang menyatakan bukan Nabi puasa seluruhnya, Nabi puasa sebahagian daripadanya. Ada yang menyatakan Nabi tak puasa direct 1 hingga 9. Nabi puasa berselang, ada hari Nabi puasa, ada hari Nabi tak puasa. Tapi ala kulli hal, dalam 1 hingga 9 ni carilah peluang untuk kita berpuasa. Sekurang-kurangnya kita berpuasa pada hari yang ke-9 yang dipanggil sebagai hari Arafah. Baik. Sebelum kita pergi pada amalan soleh yang lain, kita lihat dahulu bagaimana beramal, yaknilah berpuasa di awal Zulhijjah ini adalah sangat-sangat disukai, bahkan dilakukan Nabi SAW. Lalu disebutkan para ulama bagaimana Nabi SAW berpuasa di awal Zulhijjah, dan para ulama juga mengikutinya, maka kita pun melakukannya. Contoh, kita tak boleh puasa direct 9 hari, puasalah Isnin ataupun Khamis dalam bulan ni, atau dalam awal Zulhijjah ini, ataupun mana-mana harinya, tak menjadi satu masalah. Dan sekurang-kurangnya pada bila, mesti yang ni kita kena mujahadah puasa. Iaitulah pada hari Arafah. Pada hari Arafah itu dipanggil hari yang ke-9 Zulhijjah, dipanggil hari Arafah. Maka waqala Nabi SAW, berkenaan dengan 9 Zulhijjah itu betapa besarnya nilai dia. Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaum Arafah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa di antara hari Allah banyak membebaskan seseorang itu adalah pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah itulah hari yang mana Allah banyak membebaskan manusia, hamba-hambanya daripada neraka. Jadi wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaika fayaqul ma arada haula'i. Lalu pada hari itu Allah Subhanahu wa taala
menampakkan keutamaan mereka kepada para malaikat. Artinya Allah SWT begitu suka dengan hamba-hambanya yang berdoa, yang memohon keampunan pada hari Arafah, dan melakukan amalan soleh, antaranya berpuasa pada hari tersebut. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat apa yang diinginkan oleh mereka. Artinya Allah nak makbulkan doa-doa orang yang berdoa, orang yang beramal soleh pada hari Arafah. Ini hadis riwayat Muslim yang nyatakan sahih, dan ia adalah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengikut apa yang disebutkan atau disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ya, dalam waktu itulah saudara-saudara kita yang berwukuf di Arafah, ya, maka waktu itu mereka meninggalkan anak, meninggalkan isteri, meninggalkan harta, meninggalkan rumah mereka, pergi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu inilah hari yang penuh keberkatan dan mustajabnya doa. Amr bin Shu'aib daripada ayahnya menyatakan, baginda Nabi SAW menyatakan, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi kita pun walaupun tak pergi, mungkin kita tak ada kesempatan nak pergi berhaji tahun ni, ala kulli hal kita doalah pada hari tersebut banyak-banyak, kerana waktu itu adalah hari yang penuh keberkatan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa-doa hamba-hambanya. Baik, seterusnya amalan puasa tadi. Balik pada amalan puasa pada hari Arafah, ya. Dari Abu Qatadah, waqala Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Masya Allah, ya. Puasa pada hari Arafah tu sehari yang dipuasakan dengan niat kerana Allah Ta'ala, tidak lain tak bukan dengan penuh ihtisab, penuh pengharapan, penuhnya kita memohon keampunan dari Allah, penuh dengan keimanan puasa tersebut. Maka puasa hari Arafah itu, kata Nabi SAW, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Puasa hari Arafah, dosa setahun lepas Allah ampunkan, dosa setahun akan datang Allah ampunkan. Ya Allah. Dan wasiyamu yaumi Ashura, dan puasa pada hari Ashura itu 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanah allati qablahu. Dihapuskan dosa-dosa yang mana dosa-dosa yang lepas, dosa-dosa yang lalu. Baik. Jadi ini dosa-dosa setahun yang lepas. Ini hari Yaumul Ashura. Baik. Ada soalan kat sini, ya. Soalan yang berbunyi, sekejap. Salam Ustaz, bagaimana 9 Zulhijjah di Malaysia tidak sama dengan di Arab bila tarikh yang kita sesuai nak berpuasa? Baik. Mengikut pandangan para ulama, para mufti, bahkan telah mengeluarkan fatwa tentang hal ini. Bagaimana kita berpuasa mengikuti kepada tarikh. Sebab tu dalam agama ni tarikh memainkan peranan yang sangat penting, ya. Dia bukan sesuatu hanya sekadar nombor, tetapi ia menentukan di waktu-waktu yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Meskipun hari Arafah tu berbeza, disebutkan dengan waktunya, kerana ada perbezaan pada negara kita dengan tanah Arab, di Mekah, di Arafah dan sebagainya. Namun kita nak puasa Arafah tu bila? Adakah ikut orang sana ataupun ikut tarikh? Mengikut para ulama, fatwa yang dikeluarkan ialah mengikut tarikh. Kerana di situlah ada yang disebutkan dengan pentingnya masa ataupun takwim dalam kehidupan kita, ya. Kita mengikut kepada tarikh yang ditetapkan, ya. Dan tidak lain tak bukan, tarikh itu bukan sekadar kiraan semata-mata, tapi dihitung oleh para ulama juga yang melakukan mereka melakukan cerapan dalam ilmu falak, mereka melakukan perkiraan supaya menentukan tarikh itu ada tarikh yang tepat, insya-Allah. Jadi kita follow tarikh, bukan follow situasi yang berlaku, kerana masa antara Mekah dengan sini berbeza, kan. So kita follow tarikh, sekalian, ya.
Mudah-mudahan Allah menerima dari amalan soleh kita. Maka 9 Zulhijjah di Malaysia, masa itulah kita berpuasa dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Jadi sama-sama Taji. Baik. Jadi inilah dia disebutkan hari Arafah, yang mana kita berpuasalah pada hari tersebut, ya. Jadi orang-orang yang mana berhaji, Nabi tidak berpuasa. Disebutkan seorang sahabat, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, menyatakan, iaitulah hajjajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yasumhu wa ma'a Abi Bakr falam yasumhu wa ma'a Umar falam yasumhu wa ma'a Uthman falam yasumhu wa ana la asumuhu wa la amru bihi wa la anha anhu. Jadi orang-orang yang mana berhaji, mereka tidak dianjurkan melaksanakan puasa. Tapi orang yang tak berhaji macam kita dianjurkan berpuasa. Kata Abdullah bin Abbas, aku pernah berhaji bersama Nabi SAW. Abdullah bin Umar, aku pernah berhaji dengan Nabi SAW dan Nabi SAW tidak menunaikan puasa pada hari Arafah. Maka aku pun pernah berhaji dengan Abu Bakar, dia pun sama, tak puasa pada hari Arafah. Dia pernah berhaji dengan Uthman pun sama. Dan aku sendiri pun tidak mengerjakan puasa Arafah itu ketika berhaji. Maka aku pun tidak merintahkan orang lain melakukannya, maka aku tidak melarang jika ada yang melakukannya. Jadi inilah antara disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dan apa yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Maka jemaah sekalian, kalau tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Buatlah sebahagian puasa yang kita mampu. Sekurang-kurangnya janganlah meninggalkan puasa pada hari Arafah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati kepada amal soleh kita. Ini amal yang pertama dalam awal Zulhijjah, puasa. Kenapa puasa menjadi amal yang utama? Sebab puasa ni dia adalah sangat istimewa. Yang mana Nabi SAW menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada orang yang berpuasa, bagaimanakah balasan pahala orang yang berpuasa, tidak tahu. Kerana setiap amalan tu dia ada perkiraan dia. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Lalu Allah Taala menyatakan, kerana puasa tu hamba tu dibuat untukku, maka aku akan memberikan pahala yang selayaknya bagi dia. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Artinya pahala puasa ni dia sangat-sangat banyak, sangat-sangat luar biasa. Sebab itulah amalan puasa ni dia amalan yang ikhlas. Kita berpuasa tak ada orang yang tahu kita puasa. Kita solat mungkin orang nampak kita solat, tapi puasa macam mana nak tunjuk yang dia puasa? Mungkin tak makan, tapi tak makan. Ada orang yang tak puasa pun tak makan juga kan. Jadi sebab itulah puasa ni dia satu amalan yang membina keikhlasan, dan sebab itulah Allah kurniakan ganjaran yang besar daripada puasa kita. Baik. Amalan kedua adalah amalan bertakbir dan berzikrullah di sepanjang 10 di awal Zulhijjah. Yang masuk amalan soleh di sini adalah kita bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Bertasbih, mengucapkan subhanallah. Bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Dan bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Dan beristighfar, iaitu mengucapkan astaghfirullahalazim. Dan juga memperbanyakkan doa. Jadi ini amalan yang kedua adalah melakukan hal-hal tadi, zikrullah dan banyakkan beristighfar. Jadi disunahkan untuk kita memperbanyakkan zikrullah pada waktu ini. Waqala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat, ayyamul ashr. Berzikirlah kamu kepada Allah sebanyaknya pada hari yang ditentukan, iaitulah pada 10 pertama Zulhijjah. Jadi kita banyaklah berzikir sekarang dengan lisan kita, dengan hati kita yang berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ayyamul ma'dudat, dan pada hari ma'dudat, iaitulah hari-hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 3 hari selepas daripada hari raya Aidil Adha, 11, 12 dan 13. Baik, jadi kata banyaklah berzikir, bertakbir, bertahmid ketika itu, ayyamut tasyrik. Wa kana Ibnu Umar, dan berkata Abdullah ibnu Umar, yakni anak kepada Sayyidina Umar tadi, wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga Sayyidina Abu Hurairah, yakhrujani
ila suq fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilah. Jadi diceritakan bahawa Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah, bukan semua sahabat lah, ni sebahagian, mereka pun keluar pergi ke pasar pada 10 hari di awal Zulhijjah, lalu mereka pun berzikir, bertakbir, dan yang lain pun ikut bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang lain pun sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu selalu lakukan sahabat Nabi. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah mana salat sunatnya. Jadi ini takbir adalah kalimah Allahu Akbar. Kata Imam Salam untuk kita berzikir yang disebutkan dalam waktu-waktu 1 hingga 10 Zulhijjah ini, hatta sampailah Yaumut Tasyrik, selepas daripada Hari Raya Adha pun kita sambung lagi. Baik, perlu kita ketahui bahawa takbir ada 2 jenis. Takbir pertama dipanggil takbir mutlak, iaitu tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang kedua adalah takbir muqayyad, yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Jadi takbir dimasukkan dalam penjelasan hadis tadi yang kita dengar, Sayyidina Abu Hurairah, Abdullah bin Umar bertakbir, itu adalah sifatnya mutlak, iaitu tak ada kaitan pada waktu dan tempat tertentu. Jadi dia boleh dilakukan di pasar, di masjid, saat berjalan. Takbir tersebut dilakukan dengan mengeraskan suara, khususnya bagi laki-laki. Jadi kita sebut Allahu Akbar, naik motor kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sedangkan takbir yang bersifatnya muqayyad, iaitulah dikaitkan dengan waktu tertentu, iaitu dilakukan setelah salat wajib berjemaah. Ini takbir muqayyad bagi orang yang tidak berhaji. Dilakukan mulai saat salat subuh pada hari Arafah. Jadi hari Arafah tu hari ke-9, hari Raya Aidil Adha, hari yang ke-10. Hari Arafah tu subuh tu dah boleh bertakbir. 9 Zulhijjah sampailah bila? Iaitulah hingga waktu asar pada hari Tasyrik yang terakhir. Iaitulah pada 13, setelah mana Raya Haji, kemudian hari sehari selepas Raya Haji kedua dan ketiga, 12, 11, 12, 13. Pada raya yang maknanya keempat lah kan, raya yang keempat ataupun 3 hari selepas Raya Haji, 13 bulan tu solat asar, itulah takbir yang terakhir. Jadi ada pun orang-orang yang berhaji dimulai pada solat zuhur pada hari nahar, iaitu hari kurban, hari 10 Zulhijjah, sehinggalah hari Tasyrik yang terakhir yang tersebut tadi. Jadi ini bagi kaum lelaki lah terutamanya. Kau boleh tak confuse lah tentang hal ni kan. Jadi insyaAllah itu waktu dipanggil takbir muqayyad, takbir yang terikat pada masa dan waktu tertentu. InsyaAllah kita boleh laksanakan kedua-duanya dalam waktu Aidil Adha tahun ni ataupun waktu Zulhijjah tahun ni, insyaAllah. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati yang muliakan oleh Allah Ta'ala, amalan soleh yang ketiga, katanya iaitulah ataupun keutamaan beramal ketika awal Zulhijjah ini. Yang ketiga itu adalah memperbanyakkan apa jua amalan-amalan sunnah dan amalan soleh. Apa jua amalan sunnah? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bagaimana dianjurkan kita memperbanyakkan amalan sunnah seperti sedekah. Jadi kalau kita pun ambil korban, kita waktu ni kita boleh bersedekah juga. Banyakkan kita sedekah. Tak mesti dengan harta yang banyak, tapi sedekah itu boleh jadi banyak bentuk. Pertolongan juga adalah sedekah, senyuman juga adalah sedekah, bertegur sapa ataupun buat kebaikan pada orang lain, memudahkan urusan orang lain juga adalah sedekah, dan sebagainya. Jadi kita boleh sedekah, ini pertamanya. Kita boleh melakukan salat-salat sunat, seperti salat sunat qabliyah, ba'diyah, kita usahakan memperbanyakkannya ataupun kita memastikan kita dapat jaga setiap kali mana solat-solat fardu kita, qabliyah dan ba'diyah, solat sunatnya sebelum dan selepas kita laksanakan. Antaranya solat sunat lain seperti solat sunat duha, solat sunat mutlak, solat sunat banyak lagi kan, solat sunat yang lain seperti juga
qiyamul lail kita, solat sunat tahajud dan sebagainya. Kita perbanyakkan solat sunat. Yang seterusnya, amalan soleh dalam poin yang sama, amalan sunnah itu adalah antaranya memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jadi Quran inilah waktunya kita nak memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ya, selain daripada Ramadan adalah bulan ni. Kerana bacaan Quran itu dibacakan satu huruf pun mendapat 10 hasanah. Jadi satu huruf 10 hasanah. Kalau dua huruf dah 20 hasanah. Kalau baca tersangkut-sangkut, Allah lipat kali gandakan 2 kali ganda pahala. Kalau baca dengan lancar, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil mararah, akan bersama dengan kita, diiringi oleh malaikat. Allahu Akbar. Begitulah juga membaca Quran di waktu awal Zulhijjah ini pastinya memberikan hasanah yang berlipat-lipat kali ganda. Maka sebab itulah para ulama menambahkan amalan mereka membaca Quran di awal Zulhijjah dan berdoa. InsyaAllah kita sama-sama juga doa supaya Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita terus melakukan ibadah itu berpanjangan dalam hayat kita. Dan seterusnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, iaitulah ajak orang lain kepada kebaikan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka kita jauhkan diri daripada dosa pun, mudah-mudahan Allah beri keampunan, Allah berikan hasanah kepada kita, mudah-mudahan, insya-Allah. Sebab itulah kita jauhkan perbuatan dosa dan lakukanlah sedikit sebanyak, tambah sikit amalan soleh kita di awal Zulhijjah ini, insya-Allah. Baik. Amalan yang seterusnya, yang keempat adalah menunaikan haji dan umrah. Ini bagi yang mampulah, ke Baitullah. InsyaAllah kita doakan semoga pada pagi ini, semoga kita semua nanti dijemput oleh Allah Ta'ala. Tak tahun ni, tahun depan insyaAllah. Tak tahun depan, tahun satu lagi mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan haji dan juga umrah di waktu-waktu yang seterusnya insyaAllah. Yang seterusnya, yang kelima adalah melakukan amalan, iaitulah korban. Korban ni jemaah sekalian satu amalan sangat-sangat besar. Korban adalah amalan yang sangat-sangat besar. Baik. Jadi kita lihat sedikit sebanyak tentang korban pada pagi ini, untuk kita ambil manfaat sedikit daripada ini. Mungkin saya tak cerita secara mendalam lah, tetapi kita ambil sedikit kelebihan membincang tentang amalan di awal Zulhijjah ini. Sebab korban tidak ada waktu lain melainkan inilah waktunya. Masya Allah. Dan kita tak tahu adakah tahun depan kita masih hidup lagi. Sebab itulah kita buatlah korban bagi yang mampu, supaya mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita dan Allah SWT jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, insya-Allah. Dalam ayat Quran surah Al-Kawthar ayat kedua, Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat dan berkorbanlah. Wanhar, nahar itu artinya korban. Di atas tafsiran ini, iaitulah berkorbanlah pada hari raya Aidil Adha, yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas. Maksud fasalli li rabbika wanhar itu adalah yang Allah sebutkan tentang Aidil Adha. Ini juga pendapat ulama lain seperti Mujahid dan majoriti para ulama. Jadi penyembelihan kurban pada hari raya Aidil Adha itu disebut dengan al-udiyah, sesuai dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Iaitulah sehinggalah makna al-udiyah itu menurut istilah syar'i ialah haiwan yang disembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dilaksanakan pada hari nahar iaitu Aidil Adha dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi disebutkan, maka tidak termasuk al-udiyah itu adalah haiwan yang disembelih bukan dalam rangka dan bukan dalam tujuan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala. Begitu juga tidak termasuk al-udiyah adalah haiwan yang disembelih di luar hari tasyrik walaupun dalam rangka takarrub kepada Allah. Begitu juga tidak termasuk al-udiyah adalah haiwan untuk akikah ataupun makna siapa disebutkan akikah inilah. Maksudnya mesti disembelih pada hari raya kurban ataupun pada sebelum habisnya hari tasyrik. Jadi hari tasyrik ni adalah hari selepas daripada raya kurban. Sebelum kita pergi pada kurban tu, hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah adalah hari raya, hari nahar, dipanggil hari nahar.
ataupun kita panggil Aidil Adha ataupun hari raya kurban, ya. Maka selepas daripada solat kita melakukan kurban. Kalau tak mampu hari pertama, boleh lakukan hari yang keduanya setelah hari raya, iaitu hari yang ke-11 Zulhijjah, dipanggil hari tasyrik yang pertama, ataupun hari tasyrik yang kedua, ataupun hari tasyrik yang ketiga. Selepas daripada itu tidak lagi dipanggil kurban, ya. Jadi itulah yang disebut, ya mungkin boleh sembelih tapi dipanggil dia hanya disebut sebagai maknanya apa, sedekah saja, ya, tidak dipanggil kurban. Maka kurban dia ada spesifik masanya. Dan disebutkan hari tasyrik, ya, hari tasyrik itu apa? Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wasyurb. Katanya Nabi SAW dari sahabat, dari hadis riwayat Muslim, bahawa hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum. Maka hari tasyrik adalah 3 hari setelah Aidil Adha, dan Imam An-Nawawi menyatakan, ya, bahawa tasyrik itu bermaksud menjemur daging korban di panas yang terik. Jadi dipanggil tasyrik itu proses untuk mengekalkan daging itu supaya boleh bertahan lama. Sebab kita dulu sekarang ni ada peti ais kan. Dulu mana ada peti ais. Jadi apa yang mereka buat, para sahabat buat, mereka menjemur daging-daging itu supaya dia kering dan kemudian boleh disimpan, ya, atau diagihkan. Maka itu disebut hari tasyrik. Maka pada hari itu banyakkan bertakbir, zikir dan sebagainya, ya. Maka hari tasyrik disebutkan hari makan dan minum, bererti tidak boleh untuk berpuasa pada apa-apa pun pada hari tersebut. Ini dikuatkan lagi dalam mazhab Syafi'i dan tekan ramai para ulama Syafi'i. Masa itulah masa menikmati makanan, daging-daging kurban dan sebagainya. Itu hari yang penuh keberkatan, insya-Allah SWT. Baik, jadi kita balik pada ibadah kurban tadi. Ini hari selepas daripada kurban. Baik, hikmah daripada kita berkorban. Pertamanya, dengan korban adalah tanda syukur kita kepada Allah, ya. Jadi atas nikmat kehidupan yang Allah berikan pada kita, keluarga, nikmat kehidupan kita, nikmat kesihatan kita. Jadi kita bersyukur, tanda kita bersyukur kita berkorban. Yang kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim AS, Khalilullah, untuk kekasih Allah Ta'ala, yang ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyembelih anak yang tercinta sebagai maknanya apa, sebagai satu perintah dari Allah, kemudian Allah menukarkannya kepada kibas. Ini satu pengorbanan. Berarti Allah Ta'ala nak beritahu bagaimana kita ni berkorban, kita mengingati akan pengorbanan Nabi Ibrahim yang sanggup menyembelih kecintaan dia, ya, untuk meletakkan cinta teragungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adakah kita sanggup menyembelih dunia kita, untuk meletakkan kecintaan yang agung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu satu, hikmah daripada kurban itu. Yang ketiganya, kata para ulama, adalah supaya setiap mukmin mengingati kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail yang membuahkan ketaatan kepada Allah SWT dan kecintaannya kepada Allah melebihi dari anaknya. Pengorbanan inilah yang menyebabkan, ya, Nabi Ibrahim berjaya melepasi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah seharusnya kita menjadikan ia sebagai contoh untuk meninggikan lagi kecintaan kita kepada Allah. Yang keempat, ibadah kurban ini lebih baik daripada sedekah dengan wang ringgit yang semisalnya dengan haiwan kurban. Maknanya ibadah kurban ini besar hasanah dia, pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Allah Taala berfirman, wanhar, lakukanlah, ya, kurban itu. Dan Allah Taala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 37 tentang kurban. Ayyanallaha luhumha wala dima'u minkum. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa sesungguhnya daging-daging binatang-binatang kurban itu dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah SWT. Tetapi yang sampai itu adalah ketakwaan daripada kamu yang mencapainya. Artinya sampai kepada Allah. Artinya kurban bukan hanya maksud menyembelih saja. Ya Allah Subhanahu Taala tidak mahukan kepada daging dan darah kurban itu, tetapi Allah SWT, maknanya Allah tidak memerlukan hal itu, tetapi yang Allah Ta'ala nak dari korban itu melahirkan keikhlasan kita kepada Allah, melahirkan ihtisab, pengharapan kita yang besar kepada Allah,
melahirkan niat yang suci hanya kerana Allah, melahirkan pengorbanan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seharusnya dari korban itu kita menjadi seorang yang ikhlas, bukanlah riak, menunjuk-nunjuk, berbangga-bangga dengan harta yang dimiliki, tapi melakukan hal ini tidak lain dengan tawaduk, dengan rasa rendah hati kepada Allah. Lalu apabila tersembelihnya haiwan korban kita tu, yang kita korban tu, mudah-mudahan dengan itulah luruhnya segala kesombongan, takabur, segala yang disebutkan dengan hasad, penyakit-penyakit hati kita. Begitulah juga dengan dosa dan kesilapan kita di sisi Allah SWT. Jadi Pak sekalian, menyembelih korban ni adalahkah ia wajib ataupun sunnah? Pertamanya, pendapat para ulama antaranya disebutkan oleh Rabi'ah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan sebagaimana Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, iaitulah Allah SWT menyuruh wanhar, itu satu perintah untuk Allah Ta'ala suruh kita melakukan salat dan kita berkorban. Maka di sinilah para ulama meletakkan bahawa perintah itu adalah wajib. Maka sebab itulah para ulama kata bagi yang mampu melakukan korban maka wajib bagi dia. Wajib bagi dia. Sebab tu ada sebagian kata kalau orang ni mampu sangat tapi dia tak nak korban maka dia berdosa, sebab dia telah pun mampu, Allah beri rezeki dan kemampuan tapi dia tak mau buat. Dia sebagai semikian, berpendapat semikian kata para ulama. Yang kedua, majoriti para ulama menyatakan bahawa ia adalah sunnah dan tidak wajib. Majoriti para ulama menyatakan bahawa korban ini sunat muakkad, ataupun sunnah muakkadah, yang mana diletakkan oleh pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanbali, dan hal ini disepakati oleh ramai para ulama. Disebutkan idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudahhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin menyembelih korban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun daripada rambut dan kukunya. Jadi yang pendapat kedua ni adalah yang disebutkan hadis ini menyatakan, dan salah seorang daripada kalian idza ra'aitum, apabila kamu melihat masuknya bulan Zulhijjah dan kamu ingin menyembelih kurban. Jadi maksudnya di situlah para ulama menyatakan bahawa ia tidak diwajibkan, ia adalah sunat muakkad. Jadi kita boleh pegang antara mana-mana satu daripada pendapat ini, dan begitu juga alasan tak wajib kerana Abu Bakar dan Sayyidina Umar juga pernah tidak sembelih selama setahun atau 2 tahun kerana khawatir ia dianggap wajib. Maka melakukan hal ini kerana mengetahui bahawa Rasulullah SAW sendiri tidak mewajibkannya. Jadi inilah di antara disebutkan keindahannya Islam bila ada disebutkan beberapa pandangan ataupun pendapat, maka kita bolehlah mengambil yang mana satu yang sesuai ataupun yang mana kita rasa lebih kuat, insya-Allah tak jadi satu masalah. Ala kulli hal, kalau kita ada kemampuan buatlah korban, kalau tak mampu tak apalah, kerana ia tidak wajib, dia sunat muakkad kata jumhur para ulama. Tetapi apabila disebut sunat muakkadah, sesuatu yang sangat-sangat dituntut, maka sebolehnya lakukanlah korban itu kerana ia sangat dicintai oleh Allah SWT. Jadi kita ni hidup nak cari cinta Allah, jadi hidup nak cari cinta Allah, kita sangguplah buat sesuatu kerana Allah, tanda cinta kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan itu Allah balasi kita dengan cinta dan keredaannya, insya-Allah. Macam mana soalan tu? Sembelihan tidak wajib. Sembelihan itu tak wajib, betul Ustaz. Sembelihan macam mana tadi? Korban. Korban itu berkorban. Maksudnya kita nak buat korban tu dia tidaklah wajib, dia sunat muakkad. Tapi bila sunat muakkad dia beratlah. Sebab tu sebagai ulama kata kalau orang ni mampu, dia ada kereta pun 4-5 biji, potong dengan pisau, sembelih tu wajiblah. Kalau nak mematikan haiwan, maka sembelihan itu mesti mengikuti syarat dia. Pisau yang tajam, dan semuanya. Mesti putus 2 urat marih. Jadi itu antara yang dituntut dalam sembelihan. Maka kalau orang tu dia ada kereta banyak, rumah banyak, duit banyak, tapi dia tak nak buat korban. Bukan sebab dia
dia ni, tapi dia memang saja tak nak buat. Mungkin dia rasa, sayang lah kalau aku korban ni, habislah duit aku kan. Dia jangan macam tu. Sebolehnya berkorbanlah kerana Allah SWT. Kerana sesuatu yang disebutkan apabila yang berkorban tak perlu buat sembelihan sendiri. Ya, betul. Yang afdalnya hadirlah pada tempat yang kita korban tu. Kalau di kampung kita ke, hadirlah. Lihatlah korban tu. Kalau tak mampu, tak apa-apa. Tak jadi masalah. Bukan mesti kita yang sembelih. Orang lain yang sembelih pun tak jadi masalah, insyaAllah. Jadi nak sebutkan kata, maka sebab itulah disebutkan dalam kehidupan kita ni, satu pengorbanan yang kita buat kerana Allah SWT, lebih besar pengorbanan itu, maka akan lebih tinggilah darjat yang Allah berikan kepada hamba-hamba dia. Lebih banyaklah hasanah, lebih besarlah, banyaklah keampunan yang Allah kurniakan bagi orang-orang yang banyak mengorbankan sesuatu kerana Allah SWT. Jadi sebab itulah bila kita ni nak korban tapi macam susah sikit, nak kena kumpul duit, nak kena simpan, itu satu pengorbanan. Itulah dipanggil korban kan. Sukar nak buat tu, kita cuba juga buat. InsyaAllah Allah lapangkan bagi rezeki kita. Allah SWT permudahkan urusan-urusan kita. Apatah lagi kalau kita memang mampu, maka lakukanlah sebaik mungkin. Berilah yang terbaik. Seperti mana dua anak Nabi Adam AS, yang mana korbannya ada satu diterima, satu tidak diterima oleh Allah. Dua-dua berkorban, tapi dua-dua ada satu Allah terima, satu Allah tak terima. Kenapa? Kerana yang satu tu dia bagi yang terbaik. Maka Allah beri, Allah terima korbannya dengan ikhlas kerana Allah. Yang kedua pula, dia bagi tak terbaik. Dia tak ikhlas melakukannya. Ataupun mungkin dia buat tapi dengan tidak ada keikhlasan kerana Allah. Maka itu sayang. Sebab itulah berkorban, kita nak dari korban itu mengubah diri kita semakin bertakwa kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh. Bukan dengan korban itu dibanggakan, tapi korban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita tawaduk kepadanya. Baik. Jadi ini antara amalan yang kita sebutkan, amalan yang ke-5. Seterusnya jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang seterusnya adalah amalan bertaubat. Bertaubat, amalan ke-6 awal Zulhijjah ini adalah bertaubat kepada Allah. Ya, termasuk yang ditekankan di awal Zulhijjah ini adalah bertaubat daripada segala dosa dan maksiat dan meninggalkan perbuatan yang zalim terhadap sesama kita. Ya, jadi sebab itulah taubat adalah satu ibadah yang sangat besar. Ya, sehingga kan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menginginkan hamba-hambanya kembali kepada dia. Ya, inilah waktu yang sangat terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah sangat gembira bila kita bertaubat kepada dia. Taubat membawa erti kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita telah lakukan. Kita berazam tidak akan melakukannya lagi. Kita meminta ampun kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh, dan keazaman meninggalkan dosa itu selama-lamanya. Kemudian kalau ada berkait dengan manusia, kita juga mohon maaf atau memulangkan hak-hak mereka. Jadi sebab itulah taubat ni satu benda yang sangat besar, satu ibadah yang sangat agung. Bahkan Allah SWT berfirman dalam Quran, bagaimana kita disuruh untuk bertaubat. Bukan hanya sekali. Ada orang sebut, bila nak bertaubat ni, tunggulah nanti dah usia, nanti bertaubatlah, dia kata. Ataupun tunggulah bulan Ramadan nanti kata. Taubat boleh dilakukan bila-bila masa, dalam apa juga keadaan. Kerana taubat itu adalah ibadah yang sangat-sangat dituntut dalam agama. Maka Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kamu, kembalilah kamu kepada Allah dengan pengembalian yang semurni-murninya, dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT. Maka Nabi SAW menceritakan bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa Allah Taala nak kita ni jangan berputus asa dengan dia. Bila kita dah buat kesilapan, dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil, Allah SWT nak mengampunkan kita bila kita minta keampunan kepada dia. Sebab itu Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah SWT, katakanlah ya Muhammad SAW kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala,
yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang telah melakukan dosa, perbuatan-perbuatan dosa dan salah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nampaklah, Allah pujuk lagi kita yang telah melakukan kesilapan pada dia untuk untuk kita balik kepada Allah SWT. Lalu Allah menyatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kata para ulama, antaranya Imam Ibn Katsir, bahawa ayat yang mulia ini, surah Az-Zumar ayat 53, berisi satu perintah dari Allah untuk setiap orang yang melakukan maksiat, baik kekafiran dan lainnya, untuk segera bertaubat kepada Allah SWT. Maka ayat ini mengkhabarkan bahawa Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa hamba-Nya, ya, walaupun dosa itu terlalu banyak bagaikan buih di lautan. Ini kata Imam Ibn Katsir rahimallahu ta'ala. Sebab itulah, ya, bagaimana satu hadis Nabi juga, Nabi ceritakan macam mana satu orang yang kembali pada Allah, yang bertaubat pada Allah, bagaimana Allah Subhanahu Taala bila satu orang hamba dia balik kepada dia. Seperti mana kata Allah, kata Nabi SAW, seorang lelaki yang dia menaiki unta. Kemudian masa dia naik unta, dia bawa semua barang-barang dia dekat unta tu. Harta dia, naik unta tu, duit dia, semualah. Kemudian dia lalu di padang pasir kan. Sampai dia kemudian jalan, dia pun turun sekejap. Mungkin ada urusan. Dia sekali lepas tu dia tengok balik unta dia telah lari. Dan unta dia telah hilang di padang pasir. Jadi dia pun pergilah ke sana, ke sini, tengok depan, tengok belakang. Tak ada unta tu, hilang. Apa perasaan dia? Kecewa, resah, sedih, macam-macam perasaan dia. Kemudian dia pun duduk sekejap. Masa dia duduk sekejap tu, berjalan-celik, tiba-tiba dalam keadaan hilang lamanya unta tu, tiba-tiba unta tu datang balik depan mata dia. Tiba-tiba datang depan mata dia. Kemudian dia punyalah gembira sampai dia sebut, kata Nabi SAW, dia tersebut macam ni. Rabbi, dia sebutkan iaitulah Tuhanku. Dia kata, Anta abdi wa ana rabbuk. Tuhanku, kau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Sampai terbalik yang dia kata. Maksudnya selalu gembira sampai dia terbalik. Sepatutnya dia kata Allah itu adalah maknanya apa? Tuhanku, dan aku adalah hamba-Mu, tapi dia terbalik, sebab terlalu gembira. Allahu Akbar. Jadi Nabi kata, macam tu perasaan gembira bila satu orang unta tu balik pada dia. Allah Ta'ala lebih gembira kalau satu orang hamba kembali kepada dia. Subhanallah. Sebab itulah kita ni pada awal Zulhijjah ni kita cari peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah seperti mana Nabi SAW diceritakan dalam hadis, Nabi bertaubat tak kurang dari 100 kali ke 70 kali sehari. Maknanya dalam sehari tu Nabi bukan hanya sebut istighfar, tapi Nabi bertaubat pada Allah, Nabi kembali kepada Allah SWT. Nabi maknanya apa? Bertaubat tak kurang daripada 70 kali sehari, ataupun dalam hadis lain kata 100 kali sehari. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi ni tak ada dosa. Kita pula Allah banyak kesilapan kita dan dosa kita kepada Allah. Maka sebab itulah kita perbanyakkanlah minta keampunan pada Allah, dengan kita beristighfar, dengan kita mohon keampunan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala mengampunkan kita pada waktu yang barakah ini di awal Zulhijjah, supaya mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang mendapat keampunan, dihapuskan dosa-dosa dan menjadi hamba-hamba yang berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Maka seterusnya jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya adalah amalan yang ke-7, iaitulah amalan berdoa. Banyakkanlah kita berdoa, jemaah sekalian, kerana doa ini disebutkan ia sebagai mukhul ibadah. Doa adalah mukhul ibadah, iaitulah satu keutamaan dalam ibadah kita. Bagi satu orang yang banyak ibadah, tak banyak berdoa, itu satu kerugian. Kerana ibadah itu, kerana doa itu adalah sesuatu yang Allah suruh kita lakukan. Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, nescaya aku akan makbulkan untuk kamu. Artinya,
Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita bahawa hamba-hambanya supaya memperbanyakkan berdoa, memperbanyakkan minta kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab Allah nak makbulkan doa-doa kita. Allah suka bila hamba-hambanya minta kepada dia. Ya? Maka kita banyaklah minta kepada Allah SWT pada awal Zulhijjah ini. Ya? Terutamanya kita doalah ketika mana, ya, ketika kita sedang lepas habis salat, ya, ketika kita sedang dalam selepas daripada tahiyat akhir. Ini waktu-waktu mustajab doa. Ya, bahkan kita boleh doa waktu sujud, ya, kita boleh doa waktu salat kita boleh doa waktu kita naik kenderaan. Kerana doa sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi jemaah sekalian dirahmati muliakan oleh Allah Ta'ala, Allah nak makbulkan doa kita. Ya, Allah nak makbulkan apa yang kita minta. Ya. Kadang-kadang kita sendiri tak dapat sesuatu tu. Ada orang tanya, kenapa saya ni dah doa Ustaz? Tetapi saya ni masih tak dapat lagi apa yang saya minta tu. Jadi pertamanya dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah berkata bahawa, Nabi pernah bersabda bahawa Allah Ta'ala akan sentiasa memakbulkan doa orang mukmin selagi mana dia tak buat dua perkara. Pertama, iaitulah dia tidak melakukan dosa. Tapi kalau seorang tu buat dosa, dia minta doa, bagaimana Allah nak makbulkan doa-doa dia? Itulah juga yang kedua, iaitulah orang yang memutuskan silaturahim. Satu orang yang buat dua benda ni, doa dia tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu, ni hadis Nabi sahih, Nabi sebut dah hal ni. Sebab tu, kalaulah orang mukmin dia berdoa, pastilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memakbulkan bagi dia. Jika tidak pun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menggantikan dia dengan menjauhkan satu musibah yang setara dengan apa yang dia minta. Artinya, kalau dia minta macam ni, mungkin dia tak dapat macam tu, tapi Allah menghindarkan sesuatu bahaya yang setimpal dengan apa yang diminta. Maka Allah pelihara kesihatan dia, pelihara anak-anak dia, pelihara diri dia, keluarga daripada bahaya. Dan sebab itulah pentingnya kita dalam kehidupan, kita nak doa yang dimakbulkan, kita jauhkan diri dari dosa. Perbuatan dosa kepada ibu ayah, kepada pasangan kita, kepada orang-orang yang lain, bahkan dosa kepada Allah, kita minta keampunan. Maka insya-Allah dengan keampunan dari Allah, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita dan Allah mudah-mudahan memakbulkan doa-doa kita insya-Allah. Jadi sebab itulah jemaah sekalian, antaranya berdoalah, bukan tunggu hari Arafah saja, berdoalah dari mana-mana waktu dan hari dalam kehidupan kita. Masa beberapa minggu sebelum ni, saya tak pasti saya dah cerita belum, ada maknanya apa, seorang saya jumpa ramai, iaitulah orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Saya diamanahkan untuk menyampaikan tazkirah kepada mereka tentang Islam. Kerana mereka tu baru saya masuk Islam. Ada yang baru sehari, ada yang baru sebulan, ada yang baru seminggu. Jadi antara soalan yang mereka tanyakan, macam mana saya nak doa kepada Allah sedangkan saya tak tahu bahasa Arab. Sebenarnya doa ni Allah Ta'ala faham sahaja. Bacalah doa dalam apa jua bahasa yang kita ada. Contohnya yang tanya tu ada, yang saya ceramah tu ada saudara kita daripada bangsa Cina, ada daripada bangsa India, kan? Jadi mereka ni tak tahu bahasa Arab, lagipun baru masuk Islam. Doalah dengan doa bahasa kita, doa yang kita tahu, kerana Allah Maha memahami. Allah itu dia Al-Hakim, yang Maha bijaksana. Maka dia juga yang memakbulkan doa. Maka minta bahasa, insya-Allah, mintalah dengan bahasa apapun, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doa-doa kita. Doa jadi berlaku sebab Allah sebut doa dan minta memakbulkan, memberikan kepada kamu. Jadi sebab itulah jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah di antara amalan-amalan yang banyak disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang amalan-amalan ini. Maka kita buatlah sebanyak mana yang mungkin amalan-amalan soleh ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kepada masa kehidupan kita dan Allah SWT jadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang berjaya, insya-Allah. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Taala, untuk akhirnya
kenapa kita kena berusaha memperbanyakkan amalan soleh? Ya, pertamanya Allah sebut dalam Quran, wa qala Allah SWT, fastabiqul khairat, iaitulah bersegeralah kamu, berlumba-lumbalah kamu dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Ya, selalu orang bersaing untuk apa? Bersaing untuk dapatkan keuntungan. Tetapi jarang orang nak bersaing untuk mendapatkan hasanah ataupun pahala. Sebab itulah kita jadilah di kalangan hamba Allah yang bersaing atau berjuang ataupun berebut untuk mendapatkan hasanah di sisi Allah SWT, melakukan kebaikan dan amal soleh kerana Allah. Maka ini satu perintah daripada Allah. Itu juga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran banyak ayat, ya, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya, orang-orang yang diterima oleh Allah, orang yang berjaya dunia akhirat adalah mereka yang beriman dan mereka yang melakukan amalan soleh. Kalau diri mereka menyatakan diri beriman tapi tak mahu melakukan amalan soleh, itu satu kerugian yang besar. Ya, kerana Allah Ta'ala nak bila kita beriman, kita menzahirkan keimanan kita dengan melakukan amalan soleh. Tapi kalau seorang tu dia kata diri beriman, tapi dia sendiri malas atau tak mahu beramal soleh, maka itu satu kerugian bagi dia. Ya. Sebab itulah Allah sebut hal ini dalam surah Al-Asr. Ya. Allah sebut, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia dalam kerugian, kecuali orang yang memiliki sifat ni. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan melakukan amalan soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ya, maka jemaah sekalian, ya, kita dalam kehidupan kita ni, kita kena perbanyakkan sedikit amal soleh. Maka inilah peluang untuk kita tambah sedikit amalan soleh kita, kerana inilah masa yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang melakukan kebaikan dan kebajikan amalan soleh. Kenapa jemaah sekalian? Kerana begitu ramainya manusia yang menyesal setelah mana mereka pergi daripada kehidupan dunia ini. Nak beramal soleh, mestilah pada waktu kita masih hidup. Kerana bila kita dah meninggal, kita tidak ada lagi peluang melakukan amalan soleh. Bahkan Nabi SAW berpesan kepada kita, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila kita meninggal dunia, kita tidak ada lagi apa pun yang kita akan bawa. Semuanya terputus daripada kita. Ya, semuanya akan kita tinggalkan. Bahkan pakaian yang kita sarung hari ini pun kita akan tinggalkan. Duit yang kita duk cari, simpan tu pun kita akan tinggalkan. Harta benda kita, keluarga kita, semua kita akan tinggalkan. Ya, bahkan peluang untuk ibadah pun kita tidak ada lagi. Ya. Maka kalau waktu ini boleh sembahyang duha, dah masuk dalam kubur, waktu macam mana pun tak boleh nak sembahyang. Ya. Waktu macam ni boleh baca Quran, dalam kubur kita tidak boleh lagi melakukannya. Waktu macam ni kita boleh sedekah, dalam kubur kita tak boleh nak buat dah. Ya, maka akan terputuslah semua tu. Kecuali illa min thalath. Kecuali orang yang bijak, yang mana mengambil pedoman dari Nabi ini dengan sebaiknya. Kecuali 3 perkara. Yang mana kalau kita buat masa kita masih hidup, dia akan menjadi satu keuntungan. Kerana bila kita meninggal dunia, kita duduk dalam alam barzakh, kita belum lagi sampai di yaumul mahsyar. Belum lagi hari akhirat. Mana dia ada satu barzakh, satu pemutus, pemisah antara 2 kehidupan. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang kekal. Sebelum nak sampai akhirat tu, kita dah masuk alam barzakh, kita tak boleh beramal soleh dah. Kecuali masa hidup, kita buat 3 benda ni. Supaya masa kita di alam barzakh, waktu dah tak boleh dah beramal, ada lagi benda-benda yang kita tinggalkan menjadi pahala yang berterusan. Dan faham apa dia? Sedekatin jariah. Bersedekah jariah. Sedekah jariah ni, ya, dengan kita berinfak, dengan kita bagi, kata apa, kepada seseorang ataupun kepada masjid, kepada tahfiz, yang mana bila bantuan yang kita berikan itu digunakan masih lagi setelah kita meninggal pun masih lagi digunakan, maka disitulah kita mendapat pahala yang berterusan. Allah, saya nak beli barang tak ada duit, ada sedikit tanah, tanamlah pokok. Tengok-tengok pokok tu berbuah, ada burung makan, ada orang makan. Di situ pun kita dapat pahala. Carilah jalan bagaimana nak buat sedekah jariah sebelum kematian kita. Inilah waktu yang terbaik, insya-Allah. Yang kedua, ilmu yang tafi'u bih.
ilmu yang bermanfaat yang digunakan oleh orang lain. Jadi satu orang kita ajar dia, contohnya ajar dia berwuduk. Baik anak kita ke, cucu kita ke, dia berwuduk. Dengan wuduk itulah yang dia belajar tu, dia salat, dia buat ibadah. Maka selama mana dia wuduk, selama tu kita dapat pahala. Begitu juga ilmu yang lain. Bukan hanya ilmu agama, ilmu yang memberi manfaat. Contohnya ilmu tentang macam mana nak buat itu dan ini dalam urusan dunia yang baik, supaya dapat memudahkan urusan orang lain. Maka selama mereka menggunakan ilmu itu, apa yang kita sampaikan, kita akan mendapat pahala yang berterusan, berpanjangan. Begitulah juga yang terakhir, wa waladun salih yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan kepada ibu dan ayah dia. Maka siapa yang mendidik anaknya dengan didikan agama yang baik, cucunya, anak-anak dia termasuklah cucu dan sebagainya, mendidik dengan ilmu agama, mendidik dengan Quran, mendidik dengan mengingati Allah SWT, maka cucu tu pula atau anak tu pula ingat kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya pergi, mereka selalu berdoa, mereka selalu bersedekah on behalf of orang tua mereka. Kita ni ada ibu ayah yang dah pergi, ada datuk nenek yang dah pergi, kita sedekah atas nama mereka, itu dibolehkan dalam agama. Sebab ada seorang sahabat Nabi bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ibuku masih ada, pasti dia nak bersedekah. Lalu Nabi kata, lalu ditanya pada Nabi, bolehkah aku sedekah atas nama ibuku? Maka Nabi kata, ya benar, boleh, tak ada masalah. Maka sebab itulah, untungnya mendidik seorang anak ataupun anak murid ke, ada sebagian ulama kata bukan mesti anak saja, anak murid, anak yatim yang kita didik, ataupun anak-anak, anak buah. Kadang ada satu orang dia mengadu kepada saya, dia kata saya tak berkahwin Ustaz, saya tak ada anak. Tapi ada tak anak buah? Ada. Ajarlah anak buah, didiklah dia dengan baik supaya dia doakan kebaikan kita. InsyaAllah Allah SWT kurniakan kebaikan dari doa-doa insan-insan yang kita didik mereka daripada kecil. Terutamanya anak-anak kita lah. Bila kita dikurniakan anak, so pastilah dia amanah yang besar. Bila kita didik dia dengan baik, dia akan menjadi kebaikan, kelebihan bagi kita dunia dan akhirat. Maka ini 3 perkara yang kita usahalah buat, Muslim. Dan amalan soleh kita yang lain seperti yang kita sebut tadi di awal Zulhijjah, kita bersedekah, kita salat sunat, kita baca Al-Quran, kita buat amalan-amalan soleh yang lain, zikrullah kita perbanyakkan, selawat pada Nabi SAW kita lakukan. Semoga dengan itu Allah Subhanahu Taala melimpahkan bagi diri kita kebaikan, keberkatan, sehingga kita ni dimasukkan di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hamba yang memperolehi rahmat Allah Subhanahu Taala, diberi keampunan oleh Allah Taala, dikurniakan kita kejayaan di dunia bahkan di akhirat kelak. Dan terakhir sekali jemaah sekalian, Allah Subhanahu Taala menyebutkan tentang ramainya manusia yang menyesal di hari akhirat kerana tidak melakukan amal soleh masa mereka berkemampuan melakukannya. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, bagaimana orang-orang yang berada di yaumul akhirah berdoa kepada Allah. Mereka menyatakan bagaimana keadaan mereka itu di hadapan Allah dan minta supaya Allah Ta'ala makbulkan doa mereka. Apa yang mereka minta? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang di yaumul mahsyar berdoa, Rabbana absarna, ya Allah, kami dah melihat dah ya Allah hari akhirat yang telah kau khabarkan. Wa sami'na, kami dah dengar dah keadaan yaumul akhirat yang telah kau khabarkan dalam Quran. Maka Nabi SAW khabarkan melalui hadis Nabi. Farji'na, maka balikkanlah kami ya Allah dalam kehidupan, kehidupan kami di dunia, supaya kami na'mal salihan, boleh kami nak buat amal soleh. Kalau kau hidupkan balik kami dalam hidup di dunia, kami akan melakukan amalan soleh. Inna muqinun, kerana sesungguhnya kami dah menjadi orang yang yakin. Sebab itulah jemaah sekalian, sebut dalam hal ni bahawa bagaimana orang-orang yang dah sampai hari akhirat, mereka barulah menyesal nak balik untuk melakukan amalan soleh. Dan Allah sebut kisah ni belum berlaku, tapi ia akan pasti berlaku satu ketika nanti. Sebab itulah kita masa hidup ni lah, kita buatlah amalan soleh. Di awal Zulhijjah ni waktu yang terbaik, di dalam bulan Zulhijjah ni waktu yang terbaik, insya-Allah kita lakukan sedikit amalan soleh, kebaikan, kebajikan, sedekah jariah, insya-Allah.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kepada kita dan masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat. Jemaah sekalian, untuk akhirnya, saya Ustaz Muhammad Arif daripada Pusat Tahfiz Darul Hafizin di Keramat. Di Keramat kita ada satu lagi cawangan di Gombak. Jadi kita ada, Alhamdulillah, sehingga tahun ni selepas daripada PKP, Alhamdulillah kita ada selama 200 orang pelajar. Alhamdulillah. Jadi pelajar-pelajar ni daripada sekitarlah Kuala Lumpur ada, di luar Kuala Lumpur pun ada juga. Jadi kita pun sedang berusaha untuk meneruskan operasi. Seperti yang jemaah sekalian tahu, waktu PKP ada banyak cabaran-cabaran yang berlaku kepada tahfiz, yang mana ada tahfiz yang tutup terus, ada tahfiz yang tak mampu diteruskan. Tapi Alhamdulillah kita boleh bertahan dengan izin Allah SWT, dengan bantuan haji-haji sekalian dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah untuk sesi yang seterusnya ini, kita Alhamdulillah setakat ini sudah pun mencapai 20 tahun dah tahfiz kita ni, Alhamdulillah. Tapi saya baru terlibat pada 2014 yang mana akan sebagai mudir sampailah ke hari ini. Dan kita sekarang ni sedang mencari dana-dana lah untuk kita expand tahfiz kita ni, kerana banyak permintaan Alhamdulillah ada di kalangan ibu ayah yang profesional, walaupun doktor, walaupun ada sebahagian tu mereka engineer sebagainya. Mereka sekarang dah sedar untuk mengantarkan anak-anak ke tahfiz dan belajar ilmu agama itu satu benda yang sangat penting. Maka ramai juga yang hadir. Ada juga di kalangan mereka yang anak yatim, ada juga yang kurang kemampuan. Maka kita menstabilkanlah kembali ikut kemampuan, dan ada yang tak mampu kita bagi support dan sebagainya. Jadi kita membuka peluang kepada semua jemaah sekalian yang mana ingin memberikan sumbangan ataupun yang ingin mendapatkan mudah-mudahan pahala amalan jariah, insya-Allah, sehinggalah yaumul akhirah, kita membuka peluang bagi jemaah sekalian untuk berinfak, memberikan sumbangan kepada tahfiz, Pusat Tahfiz Darul Hafizin, insya-Allah. Jemaah sekalian ingin memberikan sumbangan, mudah-mudahan akan dapat tahfiz ini berterusan, beroperasi, bahkan menambahkan lagi lebih ramai para hafizul Quran, yang mana kita juga adalah tahfiz integrasi di bawah Jabatan Agama Wilayah Persekutuan, yang mana ada juga pengajian akademik, ada juga pengajian agama, dan ada juga hafizul Quran, hafazan Al-Quran, Alhamdulillah. Jadi jemaah sekalian ingin mengumpulkan bantuan, boleh insya-Allah berhubung dengan Ustaz Wali. Insya-Allah saya juga saya akan bagilah sikit detail pada Ustaz Wali. InsyaAllah kita boleh buka peluang kepada jemaah sekalian yang ingin berinfak. InsyaAllah setiap daripada infak tersebut akan kita gunakan untuk operasi tahfiz, untuk kita memberikan makanan dan sebagainya kepada para pelajar tahfiz, kemudian memberikan kelengkapan kepada mereka, pelajaran yang secukupnya, sebagainya, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kepada jemaah sekalian, dan insyaAllah kita doakan semoga Zulhijjah ini Zulhijjah yang terbaik bagi kita. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan memasukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Yang baik di sisi Allah, sekali kesilapan, kekhilafan, saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibicarakan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا.